Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Cikgu harap semuanya sihat sentiasa dan sentiasa menjaga kesihatan daripada kita terkena dengan COVID-19 ya. Jadi cikgu harap pada pagi ini semua murid sudah sarapan pagi, sudah bersedia untuk kita belajar bersama-sama PDPR Bahasa Melayu ya, bersama Cikgu Bukhari. Baik, kita teruskan dengan tema yang kita nak belajar Bahasa Melayu pada hari ini ialah tema mengenai alam sekitar dan teknologi hijau ya. Jadi kita kena sentiasa menjaga alam sekitar kita supaya alam sekitar kita sentiasa nampak bersih, tidak tercemar. Dan juga teknologi hijau. Kemudian tajuknya ialah kurangkan sampah plastik. Jadi mungkin murid-murid selalu gunakan plastik ya semasa membeli makanan di kedai atau di mana saja. Kemudian murid masukkan juga sampah ke dalam plastik. Kemudian masukkan ke dalam tong sampah, dan sampah-sampah itu semua yang mengandungi plastik itu dibuang ke tempat pengurusan sampah. Jadi kita kena kurangkan sampah plastik ini sebab mengikut kajian sains, sampah plastik ini susah untuk dilupuskan di dalam tanah. Dia mengambil masa beratus tahun untuk hancur dalam tanah. Jadi kita bayangkan ya, sampah plastik ini yang dibuat daripada bahan kimia, dia akan merosakkan tumbuh-tumbuhan, dia akan merosakkan alam sekitar ya. Jadi kemahiran yang cikgu nak ajar dan juga murid-murid nak pelajari pada hari ini, cuba lihat di sini ya. Standard kandungan atau SK 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Kemudian standard pembelajaran atau SP 5.3.1 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Hari ini kita nak belajar bagaimana cara murid nak membina ayat tanya daripada kata tanya, dan cikgu akan terangkan, jelaskan kepada murid apakah maksud kata tanya dan apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Kita teruskan lagi. Baik, objektif pembelajaran. Apa yang cikgu nak murid-murid dapat dalam pelajaran Bahasa Melayu kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti semua murid akan dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks, iaitu menggunakan ayat tanya mengikut konteks dan memahami kata tanya mengikut konteks dan cara nak membina ayat tanya itu daripada kata tanya. Ya. Baik, kita teruskan. Okey, kata tanya. Mungkin murid telah belajar kata tanya ini seperti yang cikgu pernah ajar sebelum ini ya. Kata tanya. Apakah maksud kata tanya itu? Kata tanya itu berada dalam soalan ya, ayat tanya. Contoh kata tanya. Kata tanya ialah apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa dan kenapa. Kalau kita letakkan di hujung kata tanya tu kah pun boleh, ya, tak ada masalah. Contoh apakah, siapakah, bilakah, di manakah, bagaimanakah, mengapakah, kenapakah pun boleh. Dia akan jadikan ayat itu lebih sempurna, lebih cantik ya, ataupun lebih sedap didengar ya. Ada partikel kah di hujung kata tanya itu. Baik, apa itu merujuk kepada benda. Contoh, apakah yang ada di dalam beg kamu? Apakah yang ada di dalam beg kamu? Okey, buka beg tengok ada apa. Ada buku, ada kotak pensel, ada pemadam, ada kamus dan sebagainya. Ya. Jadi merujuk kepada benda.
benda, sesuatu benda. Kita sebut apakah ataupun apa. Itu soalan dia. Merujuk kepada benda. Siapa? Siapa merujuk kepada orang ataupun manusia. Bila merujuk kepada masa. Di mana? Di mana merujuk kepada tempat. Bagaimana merujuk kepada cara. Mengapa merujuk kepada sebab. Kenapa merujuk juga kepada sebab sesuatu yang berlaku. Itu ialah kata tanya. Baik, seterusnya kita nak lihat pula kepada ayat tanya. Baik, murid-murid, ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang mempunyai kata tanya dan mempunyai tanda soal di hujung ayat itu. Itu maksudnya ayat tanya. Contoh, di mana kamu tinggal? Tanda soal di hujung. Kalau murid nak membina ayat, di mana kamu tinggal? Itu ialah ayat tanya. Ya, di mana tu merujuk tempat. Kamu tinggal, tanda soal di hujungnya. Jadi jawapan dia, contohnya, saya tinggal berhampiran sekolah. Okey, itu jawapan dia. Soalan dia, di mana kamu tinggal? Di mana tu merujuk kepada tempat. Soalan itu merujuk kepada tempat. Okey. Sekarang kita nak belajar pula cara membina ayat tanya ataupun soalan ni daripada jawapan yang diberikan. Selalunya kita dengar kita tanya soalan dulu, barulah kita menjawab. Hari ini kita jawab dulu, barulah kita membina soalan. Nampak dia agak sukar, agak susah sikit. Walau bagaimanapun kita kena fikirkan bagaimana nak bertanya soalan daripada jawapan yang diberikan ini. Baik, contoh jawapan yang diberikan. Ali bermain bola bersama Ahmad. Ali bermain bola bersama Ahmad. Baik, cikgu nak tanya murid, Ali ni merujuk kepada, kalau soalan tadi kita nak kata apa Ali ni? Ali ni merujuk kepada orang, orang. Ali dan Ahmad merujuk kepada orang. Baik, bila orang, apakah kata tanya yang kita perlu letak di hadapan ayat? Okey, kita kena letak siapa. Siapa. Sebab dia merujuk kepada orang. Jadi kita tengok soal ayat tu balik, jawapan tu balik. Baik, Ali bermain bola bersama Ahmad. Soalan kita boleh bina begini. Siapa yang bermain bola bersama Ali? Okey, jawapan tentu sudah Ahmad. Ahmad yang bermain bola bersama Ali. Kenapa kita letak siapa? Kita letak siapa sebab dianya merujuk kepada orang. Ni. Okey, cikgu buat alat panah ni. Ianya merujuk kepada orang. Jadi kita letak kata tanya siapa, untuk memudahkan murid faham. Kena tengok jawapan tu. Okey, kita letak jawapannya orang. Jadi soalannya mestilah siapa. Siapa tu merujuk kepada orang. Kita boleh letak sini sama juga. Siapakah pun boleh. Siapakah yang bermain bola bersama Ali ataupun siapa yang bermain bola bersama Ali pun boleh jawapannya diterima. Okey. Baik, murid-murid, kita sekarang nak membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan bahan yang ada dalam buku ni, muka surat 43. Baik, cuba lihat, sudah sedia dengan buku latihan masing-masing. Buka buku latihan muka surat 43, jilid 2, buku Bahasa Melayu aktiviti. Baik, sebelum tu cikgu nak bagi sedikit cara menjawab soalan. Sebelum murid nak jawab soalan ni, kena tahu cara bagaimana nak jawab soalan dengan betul. Baik, yang pertama, cuba lihat di skrin di sebelah kanan tu. Yang pertama, baca dan fahami arahan. Bukan untuk latihan hari ini saja. Setiap kali nak jawab soalan Bahasa Melayu dalam buku latihan, murid kena baca dan fahami arahan dulu. Bagi faham betul-betul, baru boleh mula jawab. Kemudian yang kedua, baca petikan pula dengan teliti. Kalau ada petikan dalam muka surat tu, kena baca petikan dengan teliti. Kemudian
Yang ketiga barulah jawab soalan. Bila dah baca dan faham arahan, bila dah baca petikan dengan teliti dan faham, barulah cuba jawab soalan. Kemudian bila dah jawab soalan, jangan lupa. Ini selalu murid-murid takkan buat. Selalunya takkan semak semula jawapan. Dan betulkan balik kesalahan yang ada pada jawapan tersebut. Yang kena semak balik jawapan. Sama ada huruf besar, sama ada tanda bacaan, tanda soal, noktah dan sebagainya. Jadi kena semak semula supaya kita buat latihan betul, tepat dan jawapan yang terbaik yang kita nak buat. Okey. Baik. Seterusnya kita cuba lihat ya di muka surat 43 latihan yang kita nak buat hari ini. Baik, cikgu bacakan dulu arahan. Baik, arahannya bina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan bahan. Okey. Tajuknya ialah kurangkan sampah plastik. Baik, petikannya petikan ni jenis petikan yang ayatnya sedikit dan juga ada gambar, penerangan gambar. Baik, keluarga Rizal mengamalkan beberapa langkah untuk mengurangkan sampah berbentuk plastik. Diberikan bentuk gambar dan juga penerangan. Yang pertama gambar Rizal tu dia menggunakan botol minuman. Okey, yang kedua gambar yang sebelah kanan tu menggunakan beg mesra alam. Yang ketiga di bawah gambar Rizal tadi membawa bekas untuk membungkus. Dan yang keempat di hujung sebelah kanan di bawah gambar yang tadi menggunakan plastik yang terpakai. Ini adalah 4 cara bagaimana nak kurangkan sampah plastik. Baik, kita cuba menjawab soalan. Menjawab soalan tu pun dalam jawapan. Tapi kita bina soalan daripada jawapan yang diberikan. Ada 4 soalan, ada 4 jawapan diberikan di sini. Jadi kita bina soalan. Baik, nombor 1. Cuba lihat pada nombor 1. Okey, Rizal menggunakan botol minuman untuk mengisi air. Jadi botol minuman tu ialah benda. Jadi benda kita kena bina soalan dengan kata tanya. Kata tanya itu ialah apa? Apa? Baik, soal jawapan dia. Apakah yang digunakan oleh Rizal untuk mengisi air? Okey, cikgu ulang balik. Apakah yang digunakan oleh Rizal untuk mengisi air? Okey. Baik, nombor 2. Nombor 2. Ibu Rizal menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah. Jadi Ibu Rizal tu ialah orang. Jadi kalau orang kita kena letak kata tanya siapa. Baik, siapakah yang menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah? Siapakah yang menggunakan beg mesra alam ketika membeli belah? Tanda soal. Baik, yang ketiga ibu bapa Rizal membawa bekas apabila membungkus makanan di restoran. Ibu bapa Rizal membawa bekas apabila membungkus makanan di restoran. Baik, menunjukkan masa. Masa, bila tu masa. Jadi soal kita bina jawapan dia bilakah ibu bapa Rizal membawa bekas? Bilakah ibu bapa Rizal membawa bekas? Baik, nombor 4. Rizal dan kakaknya melipat plastik terpakai supaya mereka dapat menggunakannya semula. Baik, soalan mula dengan mengapakah? Sebab tanya sebab. Jadi mengapakah Rizal dan kakaknya melipat plastik terpakai? Itu adalah jawapan bagi nombor 4 itu. Jadi cikgu harap murid semua dah boleh mengikuti jawapan dan juga penerangan cikgu tadi. Okey, seterusnya. Baik, murid-murid semua, tadi soalan muka surat 43. Hari ini cikgu bagi lagi sedikit tambahan untuk menjawab soalan pada muka surat 44. Sebab apa? Kita ada masa lebih kurang 3 jam hari ini untuk kita belajar. Baik, untuk muka surat
44 ini jadi murid boleh buka muka surat 44 dan kita seperti yang cikgu sebut sebentar tadi, cara menjawab soalan tu baca dan fahami arahan, baca petikan dengan teliti, jawab soalan, kemudian semak semua jawapan nanti sama ada betul atau salah, pastikan jawapan betul supaya murid semua menulis ayat yang terbaik jawapan yang terbaik. Baik, untuk muka surat 44 ini kita akan cuba baca arahan dahulu. Baik, arahannya bina ayat tanya menggunakan kata tanya. Bina ayat tanya menggunakan kata tanya. Okey. Apakah tajuk dia? Tajuk dia cintai alam sekitar. Tajuk bagi petikan ni cintai alam sekitar. Tajuk ni dia menceritakan mengenai iklan. Iklan. Murid-murid semua pernah tengok iklan? Sama ada dalam TV, poster, surat khabar dan sebagainya. Ada iklan Baik. Tajuk iklan ni ialah kami memerlukan sampah anda. Sampah yang diperlukan ialah semua jenis peralatan elektrik rumah. Dan pejabat. Beli barang yang perlu saja. Beli barang yang boleh digunakan semula. Kami akan menggantikan barangan anda dengan wang tunai atau tumbuhan seperti pokok bonsai atau pokok ati-ati. Berminat? Kunjungi kami di Pasaraya Cahaya pada 26 Ogos 10 pagi hingga 4.30 petang. Hubungi Puan Mahani, nombor telefon 03 888888. Okey, ini ialah petikan dalam bentuk iklan. Iklan untuk meminta sesuatu daripada kita. Baik, bagaimana cara nak membina ayat, membina soalan daripada kata tanya ini? Baik, cuba lihat pada soalan nombor 1 hingga nombor 4 itu apa? Bila dia baca, dia faham petikan ni, tentulah kita tahu apa yang disebut di sini. Apa benda yang nak minta di sini. Mereka meminta apa tu? Iklan tu memerlukan sampah anda, sampah kita. Di rumah kita ada sampah, mereka nak sampah kita. Jadi apa yang mereka nak? Sampah. Jadi sampah tu ialah benda. Jadi nombor 1. Nak bina soalan macam mana? Macam ni apakah sampah yang diperlukan? Di situ ada diterangkan, diceritakan jenis-jenis sampah yang diperlukan oleh pasaraya itu. Jadi soalan berbentuk begini apakah sampah yang diperlukan? Tanda soal. Okey. Baik, yang nombor 2. Soalan yang kedua. Siapa? Okey, siapa? Kalau kita baca petikan yang mula-mula tadi, selepas tajuk cintai alam sekitar tu ada nama orang apa dia? Seha dan keluarganya mengunjungi sebuah pasaraya. Siapa? Seha. Seha dan siapa? Seha dan keluarganya. Jadi soalannya siapa? Siapakah yang mengunjungi pasaraya? Itu jawab. Itu bagi jawapan bagi soalan nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 bagaimana? Bagaimana ni menunjukkan cara Baik. Soalannya bagaimanakah barangan itu akan diganti? Bagaimanakah cara ataupun bagaimanakah barangan itu akan diganti? Dan yang terakhir, mengapa? Mengapakah kita perlu tukar semula sampah dan barangan terpakai? Itu ialah jawapan bagi nombor 4. Mengapakah kita perlu tukar semula sampah dan barangan terpakai? Jadi saya harap semua murid boleh mula menulis jawapan dengan bantuan dan bimbingan yang cikgu berikan tadi Ingat, pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid dapat memahami, mengenal pasti dan membina ayat mengikut konteksnya, ayat tanya dan juga memahami kata tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya dan juga kata tanya. Baiklah murid-murid, sekadar itu saja yang cikgu boleh dalam proses PDPR BM pada hari ini kita berkongsi dan juga cikgu mengajar murid agar memahami apa yang kita belajar pada hari ini dan cikgu ucapkan selamat belajar PDPR kepada semua murid tahun 2 Citra
Selamat menjawab ya, dan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Bye bye.